TV KPM. Wah, mana petunjuk seterusnya? Kanan tak ada, kiri pun tak ada, atas pun tak ada, belakang kot. Stop! Wah! Ini dia murid-murid. Petunjuk seterusnya dia kata apa ni? Baca betul-betul. Kalau tak nanti anda tewas. Okey. Bilik ini adalah tempat murid membuat luahkan perasaan menggunakan alat muzik. Di manakah bilik ini? Jadi, sila pergi ke bilik ini untuk mendapatkan clue seterusnya. Wah, panjangnya. Sekejap. Bilik alat muzik. Bilik alat muzik. Bilik muzik. Jom, kita pergi bilik muzik. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Selamat datang ke Pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua dah tak sabar dah kan? Tapi sabar-sabar dulu sebab mesti anda semua tertanya-tanya kan, siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini? Kalau nak tahu, jom tengok profil guru hari ini. Let's go! Saya pasti murid-murid dah tahu dah siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini untuk Pentaksiran Bilik Darjah. Tapi sebelum kita bersama dengan beliau, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Syamila Nair. Apa khabar Cikgu? Baik. Itulah dia Cikgu Syamila Nair yang akan bersama dengan kita kali ini sebagai juru bahasa isyarat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia guru kita yang akan berkongsi di dalam Pentaksiran Bilik Darjah iaitu Cikgu Suhaimi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, saya menang Cikgu. Saya menang. Saya pergi ke bilik muzik tadi. Saya tengok, tak ada orang. Rupanya salah bilik lah Cikgu. Yelah kot, salah bilik tu. Okey, Cikgu, saya pasti Cikgu ingin berkongsikan mengenai Pentaksiran Bilik Darjah kali ini. Katanya dalam pendidikan jasmani. Betul ke Cikgu Suhaimi? Ya, pendidikan jasmani. Jadi silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada rakan-rakan guru, ibu bapa dan penonton yang menonton rancangan Didik TV pada hari ini. Okey, baiklah Akmal. Saya? Untuk sesi kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang Pentaksiran Bilik Darjah ataupun singkatan dia PBD dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah. Okey. Kita tengok dulu maksud Pentaksiran Bilik Darjah ni. Pentaksiran Bilik Darjah PBD adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan direkod dan dilaporkan oleh guru. Okey. Dan konsep Pentaksiran Bilik Darjah ni adalah satu proses yang berterusan dalam sesi pengajaran untuk kita mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Okey. Kita tengok apa matlamat kurikulum PJ. Baik. Okey, kurikulum PJ pendidikan jasmani ini dia bermatlamat untuk menjadikan murid individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Okey, kepentingan PBD adalah yang pertama mengenal perkembangan. Bila kita dah kenal perkembangan murid dan kita akan kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Daripada kelemahan dan kekuatan tu cikgu boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran pasal setiap murid dia tak sama dia punya cara penerimaan ataupun cara belajar mereka. Dan yang seterusnya kita akan buat tindakan susulan untuk murid yang lemah di dalam kelas. Okey, seterusnya bagaimanakah PBD dilaksanakan dalam pendidikan jasmani? Okey, yang seperti yang saya cakap, di PBD dilaksanakan secara bertulisan dan kaedah pentaksiran dia ada 3 iaitu pemerhatian, penulisan dan juga lisan. Dan juga boleh melalui kertas kerja projek, penilaian kediri dan lain-lain yang cikgu boleh lakukan dan difikirkan sesuai. Okey, bagaimana perkembangan murid dapat dinilai? Okey, perkembangan murid dapat dinilai melalui tahap penguasaan murid. Maksudnya? Tahap penguasaan ni dia ada dia punya okey, kita tengok dekat sini adalah tahap penguasaan umum untuk PJ. Okey, untuk PJ yang pertama, kalau kita tengok sini, murid dia boleh meniru dan melakukan perkara asas. Okey, cuba Akmal ikut saya lompat.
Lompat sebelah kaki. Cuba. Satu kaki? Lompat. Okey, 1, 2, 3. Stop. Okey, kat sini Akmal dah boleh meniru. Sekarang yang kedua. Okey, memahami. Okey, cuba Akmal lompat sekali. Okey, kat sini Akmal dah dapat memahami pergerakan tadi yang dia buat tanpa dia tiru cikgu punya perbuatan tadi. Okey, seterusnya yang ketiga, mengaplikasi dan melakukan kemahiran aktiviti fizikal. Okey, saya minta Akmal cuba lompat daripada gelung pertama ke gelung kedua ke depan. Sebelah kaki. Yang warna kuning ni ke cikgu? Warna kuning saja, jangan warna lain. Okey, jadi lompat sebelah kaki saja. Sebelah kaki. Okey, tangan boleh macam ni cikgu? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Okey, good, bagus. Okey, yang untuk ni Akmal dah dapat boleh sampai tahap keempat kerana dia telah melakukan aktiviti fizikal dengan betul. Okey, tak apa Akmal. Cikgu cakap dia, boleh ke belakang bila balik. Lompat, dia fleksi dia punya lutut. Maksudnya dia dah sampai tahap keempat. Okey, sekarang cuba Akmal buat lompat secara sisi. Kita buat pelbagai yang lebih kompleks. Oh, sisi. Okey. Macam ni ya cikgu kan? Ya. Saya masuk dulu. Boleh. Kaki kiri boleh cikgu? Boleh. Kaki kiri, kaki kanan yang mana Akmal selesalah. Saya ambil kanan lah. Okey, perhatikan betul-betul. 1, 2, 3. Saya masuk balik cikgu? Boleh. Okey. Ya. Okey, bagus Akmal. Okey, untuk ni contoh ni Akmal dah boleh dapat tahap yang kelima untuk tahap penguasaan. Okey, untuk tahap keenam. Okey, menghasilkan idea kreatif. Okey, sekarang ni Akmal gunakan kemahiran melompat tadi. Okey, Akmal buat sesuatu yang lebih kreatif. Lompat. Cikgu yakin ke memberikan saya peluang untuk mengeluarkan idea kreatif saya? Cuba. Tak kisah. Janji lompat sebelah kaki. Kita nak tengok. Aduh, meletup bunyi lutut. Okey. 1, 2, 3. Lepas tu, belakang balik. Tapi satu kaki. Ke depan. Okey, bagus Akmal. Akmal telah menunjukkan satu idea yang kreatif untuk melakukan aktiviti melompat sebelah kaki tadi. Cikgu, yang tadi tu kreatif cikgu? Kreatif maksudnya kira buat sesuatu yang cikgu tak tunjukkan pada Akmal. Alhamdulillah. Okey, untuk aktiviti ni Akmal dah berjaya sampai tahap ke-6. Ini untuk contoh sajalah, nanti kita akan masuk lebih dalam untuk setiap bidang dalam cikgu, dia hanya sampai tahap 6 saja. Dia tak ada tahap yang lebih tinggi 7, 8, 9, 10. Okey, tak ada, tiada. Okey, baik kita cikgu. boleh tengok bahan rujukan dalam pendidikan jasmani. Baik. Okey, ini bahan rujukan dia. Kita punya bahan rujukan adalah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran daripada tahun 1 sampai tahun 6. Ini boleh dikatakan macam kitab wajib lah untuk kita mengajar mengikut DSKP. Okey. Ini contoh pentaksiran, panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dan juga buku teks yang ada untuk pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, baik. Itulah dia cikgu Jadi saya pasti murid-murid pun boleh memberikan satu orang kata idea yang cukup kreatif. Macam saya juga tadi tu. Tapi saya pun dah lompat-lompat tadi, nak rehat kejap. Boleh ke cikgu? Boleh. Para anak semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran Bilik Darjah. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya Akmal Nazri yang mendapat tahap 6. Wah, sebab saya baru tahu di dalam pentaksiran Bilik Darjah bagi mata pelajaran pendidikan jasmani ini dia ada beberapa tahap tau. Macam saya dapat tahap 6. Alhamdulillah. Jadi, cikgu, saya nak tahu lagi lah apa yang untuk mendapatkan saya dapat tahap-tahap yang lagi tinggi cikgu di dalam pendidikan jasmani ini. Silakan. Cikgu saya. Okey, terima kasih Akmal. Untuk pengetahuan Akmal, tahap 6 tu adalah tahap yang paling tinggi sebenarnya. Okey. Untuk cikgu meneruskan sesi perkongsian cikgu. Cikgu akan kita boleh tengok ini adalah bidang yang terdapat dalam pendidikan jasmani. Ada dua bidang yang besar tu, itu yang pertama bidang kemahiran, yang kedua bidang kecergasan. Bidang kemahiran merangkumi 75% daripada keseluruhan DSKP dan bidang kecergasan merangkumi 25% daripada DSKP. Okey, untuk aktiviti kita pada hari ini yang cikgu nak tunjukkan bagaimana PBD dilaksanakan, cikgu telah memilih bidang rekreasi dan kesenggangan. Okey, bidang rekreasi dan kesenggangan adalah pilihan dengan akuatik asas. Bermaksud guru-guru boleh memilih sama ada nak mengajar akuatik asas ataupun rekreasi dan kesenggangan. Jadi untuk aktiviti pada
kali ini cikgu akan memilih rekreasi dan kesenggangan. Okey, kita tengok dulu dalam rekreasi dan senggangan, ini ialah standard pembelajaran yang perlu diajar pada murid-murid. Dia ada banyak di situ, dia ada 3 dekat situ, dia ada 3 domain yang perlu kita ajar, iaitu yang pertama domain psikomotor. Yang pertama tu 1.14, yang kedua 2.14 domain kognitif, dan yang ketiga ni domain efektif 5.2. Yang untuk domain efektif ni guru-guru boleh pilih mana-mana yang bersesuaian dengan psikomotor dan juga kognitif tadi. Okey, untuk aktiviti ni cikgu telah memilih standard pembelajaran 1.14.1, 2.14.1, okey, 5.2.3 dan 5.3.4. Jadi kita tengok dekat standard pembelajaran ni bagaimana aktiviti yang boleh dilakukan untuk kita mencapai tahap penguasaan yang dikendaki. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok sini ada standard prestasi bagi PJ. Okey, ini adalah standard prestasi bagi bagi bidang rekreasi dan kesenggangan. Dekat situ ada disenaraikan. Jadi kita terus. Okey, aktiviti cadangan untuk pandu arah. Okey, yang pertama, ikutlah arah kami. Ini cikgu namakan permainan ni atau aktiviti ni, ikutlah arah kami. Yang pertama, yang kedua, arah berinformasi. Maksudnya murid-murid nanti dia akan terima kad bermaklumat dan dia akan mengikut arahan pada kad maklumat. Okey, yang ketiga, rancang dan buat. Rancang dan buat ni adalah dia lebih kurang sama dengan aktiviti yang kedua. Tapi cuma rancang dan buat ni murid-murid akan buat aktiviti mereka sendiri dan kumpulan lain akan cuba selesaikan. Okey, kita tengok. 1.14.1 melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan kad maklumat. 2.14.1 mentafsir arahan dalam kad maklumat semasa melakukan aktiviti pandu arah. Okey, ini aktiviti cadangan dia lah. Okey, kita lihat dulu aktiviti yang pertama. Okey, kalau penonton lihat, aktiviti yang pertama ni adalah untuk murid mengetahui arah mata angin utama. Jadi di sini saya telah letakkan tanda arah mata angin, iaitu utara, selatan, timur, barat, dan murid akan bergerak mengikut arahan guru di mana. Itu untuk aktiviti yang pertama lah. Dan aktiviti ni kita boleh tingkatkan dia punya intensity. Maksudnya saya akan tinggalkan satu penanda iaitu utara dan saya akan cabut yang lain. Jadi murid berdasarkan yang pertama tadi, murid perlu tahu dekat mana arah mata angin yang betul. Jadi bila saya katakan selatan, okey, murid yang sekarang bergerak, dia bergerak ke selatan. Okey, betul. Lepas tu yang murid lelaki, saya minta dia bergerak ke arah timur laut. Jadi timur laut tu adalah arah yang betul. Ini untuk aktiviti yang pertamalah tadi. Okey, kita tengok. Okey, murid yang seterusnya bergerak ke arah barat. Jadi dekat sini sebenarnya aktiviti ni adalah untuk mencapai tahap penguasaan 1 dalam DSKP. Okey, seterusnya kita tengok arah berinformasi. Okey, video ni untuk aktiviti cadangan kedua, arah berinformasi. Okey, dekat sini cikgu akan bagi kad maklumat, kad yang mengandungi maklumat untuk murid selesaikan. Okey, murid di situ murid akan baca dan cuba tafsir apa maklumat yang ada di dalam kad tersebut dan mereka cuba untuk selesaikan. Untuk aktiviti ni tahap penguasaan yang murid boleh dapat sehingga tahap penguasaan kelima. Jadi murid akan bergerak mencari ataupun mencari petunjuk untuk selesaikan. Jadi murid yang dapat mencari petunjuk bermaksud murid tu dia berjaya untuk mencapai tahap penguasaan yang dikehendaki lah. Okey, dekat situ kita boleh tengok murid bergerak mencari petunjuk untuk aktiviti pandu arah berdasarkan kertas maklumat yang telah diberikan. Okey, dekat situ okey, boleh nampak. Okey, ini bila murid dah habis, murid akan kembali ke tempat asal yang bermula. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada 5.2.3 melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan membuat keputusan.
berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. Okey, untuk aktiviti ni, aktiviti cadangan adalah murid rancang dan buat. Aktiviti ini, okey, kita boleh lihat video ni. Aktiviti ni dia sama seperti video ataupun aktiviti yang kedua tadi. Yang kedua tadi cuma bezanya cikgu akan buat dulu dan murid akan cuba selesaikan, dan untuk aktiviti yang ketiga ini murid akan buat aktiviti yang ketiga dan kumpulan lain akan cuba selesaikan. Okey, untuk aktiviti ini saya bagi masa, cikgu boleh bagi masa berapa minit untuk murid buat, dan murid yang kumpulan yang dapat buat, kalau kita ikutkan daripada standard prestasi, dia sebenarnya dah mencapai tahap 6 untuk standard prestasi bagi bidang tersebutlah. Bidang rekreasi dan kesenggangan. Okey. Okey, seterusnya. Akmal, faham tak setakat ni? Barulah saya faham apa yang diterangkan oleh Cikgu Suhaimi tadi. Kenapa mereka cari petunjuk untuk mendapatkan tahap penguasaan. 1 ke, 2 ke, 3 ke. Kalau boleh, dapatlah 6. Jadi ni, saya pelik mana murid-murid ni. Diorang tak nak ke petunjuk ni? Baiklah. Dan menjadi elok kepada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam pentaksiran Bilik Raja. Hai. Murid-murid, sinilah petunjuk. Sini. Murid-murid, masuk ke kelas sebab kita dah pun kembali lagi dalam pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan murid yang cukup pintar di tahap 6, iaitu Akmal Nazri. Baik, saya pasti murid-murid nak tahu kan apa yang Cikgu Suhaimi akan kongsikan lagi di dalam PBD Pendidikan Jasmani. Kalau nak tahu, silakan Cikgu Suhaimi. Okey, baiklah. Untuk kali ini cikgu nak kongsikan hasil kerja murid yang berjaya, yang boleh cikgu berikan TP6 untuk bidang rekreasi dan kesenggangan. Okey, dekat sini macam kita lihat ni, ini adalah aktiviti rancang dan buat yang tadi. Maksudnya murid dia merancang satu aktiviti pandu arah berdasarkan pengalaman mereka yang sebelum ini, yang saya dah buat, yang cikgu dah buat pada aktiviti kedua, dan aktiviti ketiga murid akan buat, dan inilah hasilnya. Dan hasil ini murid akan bertukar. Maksudnya setiap kumpulan dia akan bertukar hasil kerja mereka dan cuba selesaikan kumpulan masing-masing. Contoh yang diberikan sini adalah kumpulan 2. Kumpulan 2 punya aktiviti akan diberikan mungkin kumpulan 3, kumpulan 1, dan kumpulan 1 tadi akan cuba selesaikan. Kita nak tengok sama ada boleh selesaikan atau tidak. Ini adalah untuk dia pentaksiran yang boleh dapat tahap 6. Okey, seterusnya. Okey, bila dah tahap 6, bila murid dah dapat tahap 6, guru-guru bagaimana untuk membuat perekodan dan pelaporan. Okey, untuk perekodan adalah proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam DSKP. Dan rekod ini boleh dilakukan dalam buku rekod mengajar, dalam seraya semak dan buku catatan guru. Tapi untuk diletak dalam pelaporan, guru-guru perlu menunggu sehingga habis satu kelompok SK diajar, barulah guru-guru boleh meletakkan tahap penguasaan dalam pelaporan. Kita tengok. Ini adalah contoh pelaporan. Pelaporan adalah proses menyampai maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa mengenai kemajuan, perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai seperti yang dihasratkan dalam core curriculum. Ini adalah contoh pelaporan dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi untuk hari ini kita tengok pada bidang pendidikan jasmani, iaitu ada 2, bidang kemahiran dan bidang kecergasan. Bermaksud cikgu perlu habiskan satu kelompok dulu, bidang kemahiran, baru cikgu boleh letakkan tahap penguasaan mereka dalam buku pelaporan. Okey, setakat ni Akmal faham apa yang cikgu ceritakan? Saya faham cikgu. Sebenarnya saya tak sabar nak menuliskan ataupun merekodkan laporan saya cikgu, sebab saya kan tahap 6. Okey, kita tengok yang jom kita sambung. Okey, yang tadi yang saya ceritakan tadi, okey, kita tengok tahap kemahiran. Dekat situ ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bidang yang cikgu perlu
selesaikan sebelum cikgu meletakkan tahap penguasaan bagi bidang kemahiran. Dekat situ. Bila dah habis, baru cikgu akan letakkan di situ. Okey? Akmal? Boleh sekarang ni? Okey, secara cikgu nak buat rumusan. Okey, bila kita dah selepas mengajar sesuatu standard pengajaran, cikgu boleh letakkan tahap penguasaan ataupun cikgu boleh letakkan tahap penguasaan tu dalam buku catatan cikgu. Dan juga benda ni sebenarnya saya nak tekankan lagi sekali, kita punya pentaksiran bilik darjah ni kita jalankan secara berterusan. Berterusan. Mungkin pada hari ni ada murid tak datang, tapi mungkin hari lain cikgu boleh buat benda yang sama untuk murid-murid yang tidak hadir. Yang penting rekod ataupun pentaksiran kita perlu lakukan secara berterusan. Kita tak nilai pada satu hari tu habis dah, tak. Kita akan nilai secara berterusan untuk dapat nanti bila akhir TP akhir murid berapa dalam pendidikan jasmani. Boleh Akmal? Boleh. Itulah dia murid-murid kan. Izinkan saya untuk pergi ke sana. Saya nak ke sana, boleh ke cikgu? Boleh. Jom kita ikut sama-sama. Okey. Cikgu, kalau saya dapat lihat dekat sini kan, saya pasti murid-murid cukup banggalah. Bukan saya bangga dengan cikgu, malah mereka juga bangga dengan diri mereka. Nampak tak tahap penguasaan mereka ni, dari apa yang saya baca laporan ni, dah macam ini sekolah rendah ke cikgu? Sekolah rendah tahun 6. Macam sekolah menengah dah diorang punya ni kan. Yang mana pemikiran diorang dan juga diorang punya aktiviti tu memang terbaiklah. Satu tepukan kepada anda semua. Wah. Okey. Baik, jadi Cikgu Saimi, terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Syamila Nair. Tapi sebelum tu Cikgu kan, sebelum kita mengakhiri PBD kita kali ini, mungkin Cikgu boleh kongsikan beberapa orang kata, saya pasti ada murid-murid yang apabila mereka dengar saja pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan jasmani ini, mereka rasa, alah, kenapa saya kena buat cikgu? Kenapa saya kena buat? Mungkin cikgu boleh terangkan dari sudut perkara itu. Boleh ke cikgu? Okey, itu kita balik pada matlamat PJ tadi yang pertama. Matlamat PJ adalah untuk melahirkan murid yang cergas dan sihat, dan boleh menggunakan aktiviti PJ ni dalam kehidupan mereka untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi pendidikan jasmani ni di akhirnya kita berharap murid boleh menggunakan aktiviti-aktiviti yang ada dalam pendidikan jasmani ni untuk mereka melakukan aktiviti dan untuk mereka sentiasa sihat. Sentiasa sihat, ya, betul. Sebab kita tahu bukan saja dekat sekolah je kita kena bersenam kan. Luar sekolah pun kita kena bersenam juga. Betul cikgu? Betul. Okey, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Saimi dan murid-murid yang telah bersama dengan kami di dalam pentaksiran bilik darjah kali ini. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat tahu, sentiasa jaga diri, okey? Assalamualaikum. Bye-bye. Wow.